banyak, meskipun umur kita panjang, tetapi amalan yang kita buat tidak diterima oleh Allah, bermaksud umur yang kita perolehi ini tidak membawa apa-apa faedah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita umur yang berkah. Umur yang berkah dengan makna umur yang menjadi asbab kita boleh menghasilkan sebanyak-banyak ibadah yang menghasilkan pahala. Kalau kitab saya muka surat 2 Kak Nah. Muka surat 2. Boleh jadi kita punya kitab sama, muka surat sama. Na'udzubillah min zalik. Amin ya rabbal alamin. Jadi seandainya kita diberi umur yang panjang oleh Allah dan kita melakukan amal, tetapi amal kita tidak diterima oleh Allah, meskipun pada sangkaan orang lain yang melihat kita, mereka mengatakan kita orang baik, mereka mengatakan kita orang soleh, mereka mengatakan kita orang yang solehah, mereka mengatakan kita ahli ibadah, walhal pada hakikatnya amalan yang kita buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata ulama, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal ibadah dengan tidak ada ilmu, nescaya segala amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadza billahi min dzalik. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, dengan sebab itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, elakkan diri kita daripada menjadi orang yang beramal ibadat dengan tidak berpandukan ilmu. Elakkan diri kita daripada menjadi golongan yang suka beribadat dengan tidak berpandukan ilmu, kerana amalan yang dibuat dengan tidak ada ilmu itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan langgar meja. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urusan kita setiap hari ataupun ibadat yang kita lakukan, maupun suami ataupun isteri, menolong ibu bapa, mencari nafkah yang halal, kalau isteri berkhidmat di dalam rumah tangga, semuanya ini ibadat. Kadang-kadang kita menolong orang fakir miskin, kita menolong anak yatim, mengeluarkan zakat, dan sebagainya, membantu mangsa banjir dan sebagainya. Ini semuanya adalah ibadat yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya untuk diri kita yang mana sewaktu hidup ini kita membuat dan melakukan segala pekerjaan tersebut, tetapi akhirnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya, alangkah ruginya waktu kita, alangkah sia-sia pengorbanan harta benda, penat lelah kita kerana amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah, semata-mata dikarenakan oleh kejahilan kita di dalam ibadat. Dengan sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berfikir, mari sama-sama kita merenung-renung apakah faedahnya amalan yang kita buat setiap hari seandainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin muka surat 2. Jadi kawan-kawan, kalau ada kawan-kawan yang tanya, boleh tolong jawablah kalau saya tak sempat nak jawab. Boleh jadi ada yang baru join. Baik. Dan mata benda perniagaan segala aulia, dan jalan bagi orang yang atqiya, yang takut, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat itu adalah merupakan perniagaan di sisi para aulia illahi solihin, wali-waliullah. Perniagaan mereka adalah ibadat. Wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, perniagaan mereka adalah ibadah. Yakni ibadah yang dikerjakan ibadah yang dikerjakan mengikut syarat-syarat dan rukun. Ibadat yang dilakukan berpandukan ilmu pengetahuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi
fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kefarduan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Nabi SAW tidak pernah meletakkan syarat yang tertentu untuk orang yang menuntut ilmu. Nabi SAW tidak pernah meletakkan syarat bahawasanya menuntut ilmu fardu ain, menuntut ilmu agama ini adalah untuk orang yang muda, ataupun untuk orang laki-laki, ataupun untuk orang perempuan sahaja, ataupun untuk orang-orang soleh, ataupun untuk orang yang berketurunan mulia dan baik. Tidak. Bahkan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kefarduan, kewajipan yang Allah pikulkan ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Tidak kisah siapa pun mereka, bagaimana kedudukan pangkat darjat mereka di atas dunia. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Setiap laki-laki perempuan yang muslim wajib menuntut ilmu. Wajib membahagikan masa kita untuk menuntut ilmu agar ilmu-ilmu yang kita pelajari tadi dapat diserapkan, dapat diterapkan di dalam ibadah kita sehari-hari. Barulah insya-Allah kita akan melakukan ibadat berpandukan kefahaman. Bukan menjadi orang yang melakukan ibadat semata-mata meniru-niru perbuatan orang lain dalam hal keadaan kita tidak mengetahui keadaan kita tidak mengetahui keadaan kita tidak keadaan kita tidak yakni orang yang mulia. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wawasan mereka adalah ibadah. Wawasan mereka adalah ibadah. Itu wawasan orang yang mulia. Wawasan orang yang mulia panas sahabat. Sambil-sambil kipas. Wawasan orang-orang yang mulia adalah ibadah. Oh, lag pula dah. Lain lag ke? Lain okey tak? Siapa lag? Ada yang komen lag. Okey tak sahabat? Oh, lag. Okey dah. Tadi lag sekejap. Tadi okey dah Alhamdulillah. Lain ni memang dugaan. Dugaan, cubaan. Tapi dengar tak apa yang saya baca tadi? Ketinggalan, banyak tinggal. Okay, pause on that. Okay. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar tak banyak. Tak dengar. Ulang Ustaz. Dengar tapi tak nampak. Masya Allah, tabarakallah. Macam Azman. Baik. Jadi perniagaan awliya illahi solihin. Perniagaan awliya illahi solihin. Okey lagi. Perniagaan awliya illahi solihin adalah ibadah. Wawasan ahli wawasan awliya illahi solihin pada kekasih-kekasih Allah adalah akhirat. Sebaliknya wawasan ahli dunia adalah kesenangan dunia. Kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin, wawasan kita adalah kejayaan di hari kiamat. Itu wawasan kita. Wawasan kita Muslimin, wawasan kita mukmin adalah mengecapi kesenangan, keselamatan yang kekal di hari kiamat. Ada pun kesenangan ataupun kemewahan ataupun keselesaan di atas dunia ini adalah bersifat sementara. Dunia ini tempat kita transit. Dunia ini tempat kita transit sebentar. Sementara menunggu datangnya kenderaan maut itu mengambil kita pada bila-bila waktu. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan sedar ataupun tidak, kita sebenarnya sedang menanti kenderaan yang namanya maut.
kita sedang berada di suatu tempat persinggahan. Kita sedang berada di suatu tempat persinggahan, transit. Bagaimana kelakuan orang yang singgah di sesuatu tempat sebelum mereka, ataupun musafir yang singgah di R&R, yang singgah di suatu tempat untuk transit, adakah mereka akan mengambil segala keperluan? Adakah mereka akan mengambil segala keperluan di situ? Adakah mereka akan mengambil segala kesenangan, kemewahan di situ? Jawabnya tidak. Kelakuan dan keadaan orang yang musafir, yang singgah di suatu tempat sementara menunggu datangnya kenderaan untuk membawa mereka kepada destinasi yang seterusnya, mereka akan mengambil sekadar. Mereka akan makan sekadar, mereka akan minum sekadar. Tak pernah lagi kita tengok, kita sendiri pun, sahabat, kita sendiri pun, kalau kita nak pergi mana-mana, kita nak pergi Johor Bahru, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi Kedah, kita nak pergi Perlis dan mana-mana, sebab tu kita singgah di suatu tempat sebagai tempat transit, kita tak akan membeli segala-galanya di situ. Kita tidak akan mengambil segala kesenangan di situ, sebab kita tahu kita hanya bersinggah sebentar di situ, dan tak lama lagi kita terpaksa menaik kenderaan untuk meneruskan perjalanan. Begitulah hakikat kehidupan kita atas dunia ni. Ada tak orang yang transit, Azman? Ada tak orang yang singgah transit, dia beli tanah dekat situ, dia beli rumah dekat situ, dia beli peti sejuk dekat situ, dia beli kenderaan dekat situ? Azman, mana Azman? Azman, dunia tempat kita meninggal, betul? Tak ada kan Mama Sal? Kita biasa musafir. Kalau kita singgah di satu tempat, kita tak beli segala-galanya dekat situ. Kita beli yang perlu je. Yang nak makan, yang perlu nak makan je. Nak menghilangkan lapar di situ je. Kita tak singgah. Contohnya kalau nak ke Melaka, kita singgah di Seremban, kita tak beli tanah situ, kita tak beli rumah situ, kita tak beli. Kita beli benda yang perlu-perlu je. Sebab kita tahu kita akan meneruskan perjalanan yang seterusnya. Begitulah hakikat kehidupan kita atas dunia ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita cuma beli yang perlu saja. Kan? Jadi kita hidup atas dunia ni, maknanya jangan kita ambil semua, jangan kita pulun semua, jangan kita kutip semua, jangan kita pulun semua, jangan kita habiskan masa dan waktu kita untuk mengumpul sebanyak-banyak keduniaan, ataupun untuk menikmati segala jenis kesedapan, segala jenis kelazatan atas dunia. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi, bahkan bila-bila masa sahaja kenderaan maut tu akan datang menjemput kita. Sebentar lagi kenderaan maut tu akan menjemput kita, akan mengambil kita, membawa kita pergi kepada destinasi yang seterusnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu alam barzakh. Iaitu alam barzakh. Awalnya kita diletakkan oleh Allah di dalam alam roh, kemudian roh kita dipindahkan ke alam rahim ibu kita. Dan sekarang ni kita sedang berada di suatu alam yang dinamakan dengan dunia. Tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang penuh dengan cabaran, dengan halangan, dengan masalah, dengan kecelakaan, dengan kebinasaan, dengan tipu daya dan sebagainya. Sekarang ni kita berada di sini, dan tak lama lagi kita semuanya akan dipindahkan oleh Allah kepada alam yang seterusnya, iaitu alam barzakh. Iaitu alam barzakh. Jadi apa persiapan kita, sahabat? Apa lagi persiapan kita? Apakah persiapan kita? Adakah kita telah mula membuat persiapan, ataupun kita sibuk memerhatikan orang lain di atas dunia ini, mengambil berat, mengambil peduli tentang orang lain, sehingga kita terlupa untuk membuat persiapan yang sangat penting di dalam diri kita untuk kita nak bergerak menuju ke destinasi yang namanya alam barzakh tadi. Jadi bertuahlah kita, alhamdulillah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih, digerakkan hati kita, digerakkan anggota kita untuk menjadi penuntut ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kita semua akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan.
Sehingga RNR solat makan, rehat isi minyak, tak buat rumah, tak beli tanah, cucuk tanam. Betul kan? Betul kan sahabat kita? Kita singgah sekejap, lepas tu kita jalan. Dunia ni macam itulah. Jangan kita ingat dunia ni tempat kita berkekalan selama-lama. Sampai habis masa kita, habis umur kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bersibuk, berbimbang, pagi, petang, siang, malam, risau tentang dunia. Risau tentang keperluan dunia. Tak pernah pun risau, tak pernah pun terfikir apakah bekalan yang kita nak bawa balik. Dah ada ke belum bekal? Dah mula cari bekal ataupun belum? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kalanya adanya kita di dunia ini hanyalah untuk urusan ibadah kepada Allah SWT. Benar. Jadi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang bagaimana yang dimaksudkan? Sudah tentulah ibadah yang dilaksanakan bertepatan dengan ilmu. Sebab itulah sahabat, mari kita sama-sama mengajak diri kita, mengajak kawan-kawan kita semua dekatkan diri dengan ilmu. Kerana ilmu ni sangat penting untuk kita memastikan ibadah yang kita buat itu betul seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya musannif lagi. Dan kerajaan, yakni pekerjaan lelaki dan ikhtiar yang mempunyai mata hati, dan iaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Ibadah itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadah itu adalah jalan. Ibadah itu adalah merupakan jalan orang-orang yang memiliki cita-cita, orang-orang yang memiliki harapan yang tinggi untuk mengecapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ibadat itu adalah jalan. Ibadah itu adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang bakal mendapat kebahagiaan dunia dan bakal diberi nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di hari kiamat? Begitulah juga bagaimana untuk kita memperolehi syurga seandainya di dunia ini kita leka daripada melakukan ibadat seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni ada dua. Satunya ibadat yang dilakukan dengan benar, satunya ibadat yang dilakukan dengan salah. Satunya ibadat yang dilakukan dengan kejahilan, satu lagi ibadat yang dilakukan berpandukan ilmu. Jadi ibadat yang mana satu? Di sinilah sekarang ni kita kena tilik, kena renung, kena fikir, adakah cara kita beribadat ini berdasarkan kefahaman ataupun kita syok sendiri beribadat? Ataupun kita syok sendiri, kita sendiri yang mengiktiraf diri kita dah betul. Kita sendiri yang mengiktiraf amalan kita dah betul. Sedangkan kita tidak ada ilmu dan pengetahuan tentang selok-belok syarak, rukun, pantang larang di dalam sesuatu ibadah itu. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana rabbukum fa'budun." Wa ana rabbukum fa'budun. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku ni Tuhan kamu, aku ni Tuhan kau. Aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Allah tu Tuhan kita semua, sahabat. Allah tu Tuhan kita semua, wahai kawan-kawan, wahai rakan-rakan, wahai kenalan-kenalan. Allah tu Tuhan. Apa maksud Tuhan? Allah itu pemilik kita. Tubuh kita dimiliki oleh Allah, rohani kita dimiliki oleh Allah, akal fikiran kita dimiliki oleh Allah, pendengaran kita dimiliki oleh Allah, penglihatan kita dimiliki oleh Allah, nafas-nafas kita dimiliki oleh Allah. Segala deria rasa yang ada dalam tubuh badan kita ini hak milik Allah Subhanahu wa taala. Suami kita milik Allah, isteri kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, kawan-kawan kita milik Allah, pekerjaan kita, jawatan kita, semuanya ini adalah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita semua. Maka kata Allah, hendaklah kamu menyembah akan aku, hendaklah kamu menyembah aku, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kerana aku ni Tuhan kamu. Aku ni Tuhan. Ulama mentafsirkan Tuhan dengan makna tuan empunya. Tuhan, ada ulama mentafsirkan Tuhan itu dengan makna tuan empunya, pemilik. Jadi siapa pemilik kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Siapa yang dicipta dan siapa yang mencipta? Siapa yang mendapat nikmat dan siapa yang memberi nikmat? Jadi kita kena renung-renung selalu, sahabat. Wahai kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena selalu renung. Kena selalu sedar, kena selalu fikir segala apa sahaja yang ada dalam tubuh badan kita, yang kita nikmati, yang kita kecapi, ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Allah Taala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ni Tuhan kamu, aku ni pemilik kamu, aku ni pencipta kamu, aku ni pemberi rezeki kepada kamu. Maka hendaklah kamu beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita telah melakukan ibadah seperti yang dikehendaki oleh Allah, ataupun kita beribadah mengikut hawa nafsu, beribadah dalam keadaan kita tidak ada panduan dan pedoman ilmu, beribadah dengan mengikut meniru-niru perbuatan orang lain. Dengan sebab itulah pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita, agar dapat kita pastikan segala amal yang kita buat zahir maupun batin, besar ataupun kecil itu berpandukan ilmu. Jadi mari sama-sama kita belajar, sahabat. Mari sama-sama kita belajar. Belum terlambat lagi. Sebesar mana dosa kita, sebanyak mana maksiat kita, seleka mana kita pada Allah, belum lagi terlewat, sahabat. Belum terlewat lagi, wahai kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepatlah sekarang juga seng-seng dengan baju kita. Seng-seng dengan baju kita. Orang kata seng-seng dengan baju ni kinayah daripada bersungguh-sungguh. Seng-seng dengan baju kita. Seng-seng dengan baju kita. Mulai saat ini, tanam azam di dalam hati kita. Tanam azam dalam hati kita untuk berusaha bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu yang penting-penting, ilmu fardu ain, khususnya untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman. Sudahlah. Saya teringat kata seorang alim ulama, seorang waliullah, Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Tuan Guru Haji Abdul Wahid, dia kata apa, yang sudah tu sudahlah. Yang sudah tu sudahlah. Kelekaan kita yang sudah tu sudahlah. Kemaksiatan kita yang sudah tu sudahlah. Hati kita yang penuh dengan penyakit tu yang sudah tu sudahlah. Perbaiki. Belum terlambat lagi. Selagi nyawa kita tak ditarik oleh Allah, selagi nyawa kita tak dipisahkan daripada jasad, tidak ada istilah terlewat untuk menuntut ilmu. Tidak ada istilah terlewat. Dah lambat nak berubah, dah lambat nak menuntut ilmu, dah senja nak berubah. Itu semua adalah saiko daripada nafsu dan syaitan yang inginkan kita ni terus menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Belum terlewat lagi, sahabat. Allah Taala Maha menerima taubat. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu menyelamatkan saya, dan kalau Allah Ta'ala tidak mahu menyelamatkan sahabat-sahabat semua, mengapa Allah Ta'ala memilih kita? Mengapa Allah Ta'ala letakkan kita di dalam majlis-majlis ilmu? Seandainya Allah Ta'ala tidak ingin menyelamatkan kita, kenapa kita dipilih oleh Allah duduk di dalam majlis ilmu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi SAW ada bersabda, yang mafhumnya, kalau kamu ingin melihat orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab neraka Allah, maka lihatlah wajah-wajah orang yang mengajar ilmu, lihatlah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Mereka itulah bakal-bakal yang akan diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah bertuahnya kita. Alangkah bertuahnya kita, sahabat. Alangkah bertuahnya kita dipanggil, dipilih, dijemput oleh Allah, disenaraikan nama kita di dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bertuahnya kita, mudah-mudahan nikmat ini Kemudian katanya musannif lagi, wa ana rabbukum fa'budun. Lek lagi ke? Allah salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kejap. Sabar. Okey dah. Dugaan cabaran.
Dugaan. Lag sekejap je, alhamdulillah. Dah okey dah? Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah nak uji kita, tengok. Allah nak uji tengok hati kita sayang ke tidak dengan majlis ilmu. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau kenapa, soalannya kenapa wajib kita menyembah Allah? Kenapa wajib kita mengabdikan diri kepada Allah? Jawabnya kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang memberi segala nikmat kepada diri kita. Jadi tidak ada istilah tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlewat. Sebesar mana pun dosa kita, sebanyak mana pun maksiat kita, jangan sesekali bersangka jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali bersangka buruk dengan Allah. Jangan sesekali bersangka jahat dengan Allah. Jangan sesekali merasakan yang Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Jangan sesekali ada di dalam hati kita menyangkakan bahawasanya kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu yang dipanggil berjahat sangka dengan Allah. Berjahat sangka dengan Allah ini hukumnya dosa, hukumnya maksiat. Berjahat sangka dengan Allah itu satu cabang daripada cabang-cabang maksiat hati. Bersangka jahat dengan Allah itu hukumnya dosa besar. Contohnya kita menyangkakan yang Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat kita. Ini satu kesalahan. Ini suatu tipu daya syaitan di dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau lambat faham, maksudnya bagaimana tu kalau lambat faham? Kalau lambat faham, tidak ada masalah. Allah yang memberi faham kepada kita. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar, mencari kefahaman. Sabar, sabar dan terus bersabar. Wajib menuntut ilmu. Adapun kefahaman itu anugerah Allah. Contohnya malam ni sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kita duduk di dalam majlis ilmu. Kita sedang belajar ilmu fardu ain. Contohnya kita tak faham satu pun yang disampaikan, tetap dosa kita diampunkan oleh Allah, tetap diberi pahala oleh Allah, tetap diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Itu kelebihan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Meskipun mereka tak pandai, meskipun mereka tak faham, meskipun mereka pening, tetap kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah itu kita akan perolehi dengan syarat niat kita menuntut ilmu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cepat, ada orang lambat. Benar. Benar sahabat. Benar Abang Jasri, betul. Jangan kita tergopoh-gopoh untuk menjadi orang yang pandai. Jangan tergopoh-gopoh, kerana sifat tergopoh-gopoh itu daripada permainan syaitan dan nafsu. Kerja kita buat jadual waktu kelas pengajian fardu ain yang khusus untuk diri kita, kemudian kita teruskan setiap hari. Sampai waktu belajar kita belajar. Sampai waktu belajar kita belajar. Sampai waktu belajar kita belajar. Faham tak faham, pandai tak pandai, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah Ta'ala tidak akan menghukumkan dosa kepada kita yang tak pandai belajar, tetapi kita akan berdosa. Tarik sana. Bawa sana. Bawah tu. Apa tadi cakap lupa dah. Jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Kita dah buat jadual waktu, ikut jadual waktu kita. Pandai tak pandai itu urusan Allah, bukan urusan kita. Minta maaf, iklan banyak sikit. Iklan budak kecil ni. Okey, teruskan lagi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sya'yukum mashkura. Bahawasanya inilah ada bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan. Nampak tak tu? Setiap usaha kita akan dibalas oleh Allah. Setiap usaha kita akan disyukurkan oleh Allah.
Setiap usaha yang kawan-kawan buat ni, setiap usaha yang sahabat-sahabat buat ni, buat jadual, beli kitab, tunggu waktu kelas, buat jadual, hari Isnin fiqh, hari tauhid, hari Selasa tauhid, hari Rabu tajwid dan sebagainya. Semua usaha itu disyukur oleh Allah Taala. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Bahawasanya inilah ada bagi kamu balasan. Ada bagi kamu balasan. Dan adalah usaha kamu itu disyukurkan. Apa maksud Allah Taala akan membalas? Allah akan membalas segala penat lelah, kesusahan, kepayahan, pengorbanan, masa yang sahabat korbankan, waktu yang sahabat belanjakan, duit-duit yang sahabat keluarkan, perasaan yang sahabat korbankan, semuanya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau, jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik majikan. Allah Taala akan membayar segala-galanya yang kita keluarkan. Allah Ta'ala tidak pernah lupa dengan apa yang kita belanjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasaan kita sahabat, sekarang ni contohnya kita sedang duduk dalam majlis ilmu ni, kita berlawan, kita berperang dengan perasaan nafsu yang ajak kita keluar daripada live ni, yang ajak kita lari, yang ajak kita tinggalkan live ni. Perasaan tu, perasaan dalam hati kita tu berperang, kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang rasa susah, kadang-kadang rasa begini dan begitu. Semuanya pengorbanan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bayar segala-gala yang kita korbankan. Percayalah, yakinlah. Setiap usaha yang baik untuk beribadat kepada Allah, selagi niatnya baik, selagi niatnya ikhlas, tidak akan dipersia-siakan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baik yang kita buat sekecil apa pun, selagi dianya ikhlas, kita akan dapat melihat balasan baiknya nanti di hari kiamat, insya-Allah. Insya-Allah. Ni setiap data-data yang sahabat belanjakan ni. Data-data handphone ni. Nak mengaji, nak belajar, semuanya Allah akan bayar dengan pahala besok, insya-Allah. Baik, kemudian bahunya kami tilik padanya dan kami berceritakan padanya ibadat, daripada jalannya ibadat pada permulaannya hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkannya. Ialah yang dicita-citakan akan dia oleh orang yang salikin. Itulah yang dicita-citakan, itulah yang diimpi-impikan, itulah yang didambakan, itulah yang diangan-angankan. Itu yang diharap-harapkan oleh siapa? Salikin. Makna orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat. Salikin, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah dengan ibadah. Dengan ibadah. Maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jalan yang sedang sahabat-sahabat lalui ni, jalan yang sedang sahabat lalui ni, jalan yang sedang sahabat lalui ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, jalan ibadat ni sahabat. Jalan ibadat yang sedang sahabat-sahabat lalui ni, jalan yang sedang sahabat nak pergi ni, kalau yang belum, yang baru nak mula, maksudnya perjalanan yang sedang kita berada di atasnya ni, ataupun jalan yang kita nak tuju ni, yang nak mula ni, yang baru nak mula ni, kata Imam Ghazali, adalah suatu jalan yang sangat dalam. Satu jalan yang sangat dalam sahabat. Ibadah ni suatu jalan yang sangat dalam. Apa maksud yang sangat dalam? Yang sangat berbahaya. Ibadah ni sangat berbahaya sahabat. Jangan kita ambil mudah. Jangan kita ambil mudah. Jangan kita mengatakan ibadat itu mudah. Jangan kita mengatakan ibadat itu mudah dah. Ibadat bukan suatu perkara yang mudah sahabat. Hanya orang yang jahil sahaja mengatakan mudah untuk beribadat. Tetapi orang yang memiliki penilikan yang halus tentang ibadat,
Sahabat-sahabat semua ni masuk dah dalam kata salik. Orang yang mula nak berjalan kepada Allah. Orang yang mula nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua ni. Alhamdulillah Allah pilih. Yang baru, ada yang dah baru berjalan, ada yang sedang berjalan, ada yang dah azam nak berjalan. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan salikin ni. Orang yang nak berjalan kepada Allah dengan ibadah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi inilah sebabnya perlu kita tahu. Sebab itulah sini sekarang ni kita perlu tahu. Kita perlu tahu apa yang perlu kita buat. Apa yang perlu kita buat bila kita dah berada di jalan ni, bila kita nak lalui jalan ibadat ni, apa benda yang kita mesti kena tahu. Mudah-mudahan kita dapat membuat persiapan. Zahir dan batin. Hati kita mudah-mudahan jadi kuat, hati kita jadi cekal, hati kita jadi semangat, tidak putus asa. Sebab perjalanan ibadat ni perjalanan yang sangat dalam, yang sangat dalam, yang sangat sukar, yang sangat payah, yang terlalu banyak ranjau, yang terlalu banyak perangkap, yang terlalu banyak tipu daya, sahabat. Jangan kita katakan ibadat ni mudah, asalkan kita buat apa yang Allah suruh, kita akan dapat pahala dan nanti di hari kiamat kita akan senang. Dah, tidak semudah itu, sahabat. Orang yang mengatakan ibadat tu mudah adalah orang yang jahil. Orang yang jahil sahaja yang mengatakan ibadat itu mudah. Kalau ibadat itu mudah, kenapa penduduk neraka itu terlebih ramai daripada penduduk syurga? Kalau ibadat itu mudah, kenapa penduduk neraka itu terlebih ramai berbanding dengan penghuni syurga, sahabat? Itu menunjukkan sangat sedikit golongan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu menunjukkan sangat sedikit hamba-hamba Allah yang akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan di hari kiamat besok. Jadi bila kita nak mengatakan kita nak membuat persiapan akhirat, kita nak mula beribadat, kita mesti kena tahu jalan ibadat ni jalan yang bagaimana. Jalan yang bagaimana? Kata Imam Ghazali, jalan yang sangat dalam. Jalan yang sangat dalam. Bila sebut dalam, menakutkan, merisaukan, membimbangkan, banyak bahaya dan macam-macam lagi. Dan kata lagi musannif, dan Allahumma salli, dan sabil yang sangat payah. Sabil yang sangat payah, makna perjalanan yang sangat-sangat payah. Nampak tak? Siapa yang kata ni, sahabat? Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi bagaimana kita mendakwa? Bagaimana kita mengatakan ibadat tu senang? Tapi kalau kita tak kata senang pun, kelakuan kita terhadap ibadat tu seolah-olah kelakuan orang yang mengatakan ibadat tu mudah. Dalilnya mana? Tidak ramai yang mengambil berat dan mengambil peduli tentang ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat. Sahabat, betul tak, sahabat? Betul tak, kawan-kawan? Betul tak, teman-teman? Betul tak, para muhibbin, para pencinta ilmu? Betul tak? Kalau ibadat itu sukar, kenapa kita tidak peduli dengan ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat? Kenapa kita tak peduli dengan ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat? Kenapa kita tak nak ambil tahu? Kenapa kita selalu membelakangkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat? Kalau kita sendiri mengaku dan kita tahu ibadat itu sukar, sudah tentu kita akan mengambil berat. Dah tentu kita akan mengambil berat, kita akan ambil peduli. Kita ambil berat, kita ambil peduli. Kalau betul kita mengatakan ibadat tu sukar, sudah tentu akan ada perasaan takut, risau, bimbang dalam diri kita. Kita ni tak ambil berat nak belajar agama, kita ni tak ambil berat nak belajar fardu ain sebab pada kita ibadat tu senang. Tak masalah sebab kita merasakan ibadat tu senang. Sebab kita mengatakan ibadat tu senang, ibadat tu mudah, ibadat tu asalkan buat, Allah akan terima. Itulah tanggapan dan pegangan kita yang menjadikan kita ni tak nak ambil berat dengan ilmu yang bersangkut paut dengan ibadat. Hanya orang yang tahu ibadat itu sukar saja yang akan bersungguh-sungguh mengorbankan masanya, membahagikan waktunya untuk mengambil tahu. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita daripada awal hinggalah ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita daripada awal hinggalah ke akhir.
Insya-Allah. Adakah ilmu berkaitan dengan ikhlas? Ikhlas itu sebahagian daripada ibadat, sahabat. Kepada sahabat yang bertanya, ikhlas itu adalah sebahagian daripada ibadat. Tetapi ikhlas itu adalah ibadat yang dilakukan oleh hati. Jadi kepada dua-dua ibadat ni kita kena belajar. Bagaimana cara untuk beribadat dengan anggota, bagaimana cara beribadat dengan hati. Dua-dua ni ibadat, amalan zahir dan amalan hati. Kedua-dua ni perlu ada ilmu pengetahuan. Kedua-dua ni perlu ada kefahaman. Kedua-dua ni perlukan kepada kefahaman. Kedua-dua ni perlu kepada bimbingan. Ikhlas itu ibadat. Tidak akan hasil ikhlas di dalam hati orang yang jahil. Baik. Banyak bukitnya, maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam, yang sangat payah. Banyak bukitnya, banyak gunung yang kita nak kena daki, sahabat. Banyak gunung yang kita nak kena panjat, banyak gunung yang kita nak kena daki. Masya Allah. Ceklah. Maka tiba-tiba ialah, Masya Allah. Maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam dan sangat payah. Banyak bukitnya. Tu kata tu di antara bukit-bukit lah tu. Tu di antara bukit-bukit dia, gangguan-gangguan dia. Tu contohnya. Tapi tak apalah, tak mudah. Banyak bukitnya, sahabat. Bagaimana kelakuan orang yang nak daki gunung? Bagaimana orang bagaimana keadaan dan kelakuan ataupun persiapan orang yang daki gunung, sahabat? Adakah perlu dengan kelengkapan yang sedikit? Adakah dia tak perlu nak belajar selok-belok bagaimana nak daki, bagaimana nak turun? Adakah dia tak perlu nak ambil tahu apakah kemungkinan yang akan dihadapi sewaktu dia nak mendaki gunung? Kalau kawan-kawan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kawan-kawan betul, perlu training untuk fitkan rohani dan jasmani kita. Begitulah juga dengan ibadat ni. Jadi macam mana kita nak beribadat kepada Allah kalau kita sendiri tak pernah buat persiapan? Kalau kita tak pernah buat latihan? Kalau kita tidak ada ilmu, kalau kita tidak ada pengetahuan apa benda yang kita akan jumpa dalam perjalanan ni, apa benda yang kita akan hadapi dalam perjalanan ni, apa benda yang kita nak kena korbankan dalam perjalanan ni, apa yang kita nak kena belanjakan dalam perjalanan ni, dan perjalanan ni dekat ke jauh, perjalanan ibadat ni dekat ke jauh, perjalanan ibadat ni sangat jauh, sahabat. Jangan kita ingat kita mengaji 2-3 tahun, 5-6 tahun kita akan sampai. Sebab tu jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Kena risau. Mulai sekarang kena ada perasaan risau dalam hati kita. Sekarang yang tak ada lagi dalam hati perasaan risau tentang ibadatnya tidak diterima oleh Allah, sekarang ni kena ada terbitkan rasa risau. Mudah-mudahan daripada perasaan risau tu yang akan menggerakkan diri kita untuk belajar bersungguh-sungguh, mengaji bersungguh-sungguh, buat jadual waktu sungguh-sungguh, supaya kita sentiasa mendapat panduan dan pedoman bagaimana nak beribadat. InsyaAllah. Kena buat, sahabat. Yang belum buat tolong. Jangan lengah-lengah dah. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Mulai sekarang dah kena ada jadual waktu kita belajar. Niat, azam aku nak belajar agama, fardu ain sungguh-sungguh, dan aku nak amalkan. InsyaAllah, sahabat. Yakin pada Allah. Allah akan ampunkan dosa kita, Allah akan bimbing kita, insyaAllah. Ni tujuan kita ni, duduk dalam kumpulan ni, ada kawan-kawan, ada jamaah. Mudah-mudahan dapat saling mengingati, saling tolong-menolong, saling menasihati di antara satu, saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Itu. Kita jangan duduk seorang-seorang. Nak beribadat jangan duduk seorang-seorang. Nak berubah jangan duduk seorang-seorang. Kena duduk dalam kumpulan berjamaah. Kena ada kumpulan.
Mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita kawan-kawan yang ikhlas nak berkawan dengan kita. Dan satu lagi, kita kena senantiasa menerima teguran, menerima nasihat dan bersangka baik dengan kawan-kawan yang menegur kita. Ingat tu. Ingat tu. Mesti dalam hati kita bersangka baik. Kena ada sifat sangka baik dengan orang yang suka menasihati kita. Jangan kita kata orang, bila orang nak nasihatkan kita, orang tu nak belagak pandai, orang tu nak dengki dengan kita. Dah. Ingat itu semuanya petunjuk daripada Allah yang Allah Ta'ala nak bagi melalui kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima nasihat. Itu masalah hati. Sebab tu dalam ilmu ni sahabat, dalam ibadat ni kita kena belajar ilmu bagaimana nak baiki hati kita. Bagaimana nak baiki hati kita. Sebab hati yang keras, hati yang gelap, hati yang mati, dia tak boleh terima nasihat. Dia tak boleh buang ego dia. Dia akan sentiasa merasakan yang diri dia sentiasa betul dan tak ada salah. Jadi bagaimana kita nak baiki diri kita kalau kita merasakan kita tak ada salah? Orang yang akan memperbaiki diri kerana dia tahu banyak kesalahan dalam diri dia. Dan orang yang suka mencari kesalahan orang adalah orang yang nampak kesalahan pada diri orang lain dan tidak nampak kesalahan pada diri sendiri. Jadi kena buang sifat tu, kena buang sifat tu, kena buang ego. Bila orang nasihat, kita ucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ada orang yang mengingatkan. Ustaz, kalau hutang bank banyak, afdal cari kerja dulu atau habiskan ilmu fardu ain? Dua-dua tu wajib sahabat. Dua-dua tu wajib. Kita kena usahakan waktu untuk menunaikan nafkah ataupun membayar hutang, dan kena buat jadual waktu untuk belajar. Jangan kita belajar fardu ain, hutang kita tak bayar pula. Jangan kita belajar fardu ain, kita tinggalkan nafkah terhadap anak isteri pula. Kena jalan seiring. Sebab tu saya kata tadi, bagikan waktu. Contohnya 8 jam untuk kita bekerja, 1 jam ataupun 2 jam sehari untuk menjelak ilmu. Begitu. Besok ulang lagi. Besok paginya, besok siangnya cari nafkah, malamnya cari ilmu. Lusa pun begitu, ulang. Bukan maksudnya suruh mengaji fardu ain pagi, petang, siang, malam, kemudian berhenti kerja. Jangan, itu tipu daya syaitan. Jangan. Itu nanti mudarat diri kita, sahabat, hati-hati. Sebab tu kalau ada apa-apa, nak buat sesuatu, tanya dulu guru kita. Sebelum bertindak, tanya dulu. Takut kita terperangkap, takut kita tersesat jalan, tersilap jalan, terpedaya. Hati-hati. 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 Banyak bukitnya dan sangat payah. Naik lagi masyakkahnya. Jauh perjalanannya, amat besar kebinasaannya. Makna kecelakaan dalam ibadat ni besar sangat-sangat. Kecelakaan dalam perjalanan ibadat ni sangat dahsyat, sangat besar. Maka kita kena takut, kena risau, kena berimbang, kena sentiasa waspada. Kena sentiasa waspada. Kena sentiasa berwaspada. Lagi pula tersembunyi yang membinasakan dia dan yang memutuskan dia. Lagi banyak seterunya dan banyak perampasnya. Sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutinya. Ustaz, kalau jaga mak boleh tak tinggalkan pergi belajar kejap? Kalau ada orang lain tak apa. Kalau ada orang lain jaga mak kita tak apa. Kalau tak ada orang lain jaga mak kita Masya Allah budak ni. Kalau tak ada orang lain, secara online ni pun boleh. Boleh kita jadikan kelas online ni sebagai kelas pengajian kita. InsyaAllah boleh, kita boleh belajar ilmu fardu ain walaupun dengan online ni. Kita ada kepentingan jaga ibu kita tu pahala besar. Jaga ibu kita tu pahala besar. InsyaAllah Allah faham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah tahu masyakkah, makna kesusahan, kepayahan yang kita sedang alami. Inilah hikmah Allah jadikan TikTok ni. Kita boleh belajar walaupun dalam keadaan demikian. Kita boleh dalam keadaan kita jaga mak kita di rumah, kita boleh belajar. Dalam keadaan kita jaga mak kita, kita boleh mengaji juga, insya-Allah. Sebab ngaji online. Nampak tu macam Azman, sahabat kita. Ibu dia pun tak sihat, dia jaga ibu dia, dan dalam masa yang sama dia boleh mengaji. Dalam masa yang sama ibu depan mata, insya-Allah. Allah tahu, Allah faham. Kita sedang membuat dua benda yang mulia. Khidmat dengan mak, khidmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Alhamdulillah. Kemudian dan yang memutuskan dia lagi banyak seterunya. Makna musuh kita dalam buat ibadat ni banyak, sahabat. Musuh yang
Musuh yang ada dalam ibadat ni banyak, lepas tu musuhnya pula sembunyi. Musuhnya sembunyi. Kita berasa macam selamat, rupa-rupa ibadat kita dah dibinasakan. Kita rasa macam dah banyak pahala simpan, rupa-rupanya dah muflis. Kita rasa macam kita ikhlas, rupa-rupanya kita ujub. Rupanya kita riak, rupanya kita sum'ah. Dalam hati kita ni ada penyakit al-aman. Dalam hati kita ada penyakit al-aman. Apa maksud penyakit al-aman? Berasa sentosa, berasa dah beres. Ini yang menyebabkan kita peluk tubuh, tak ada perasaan risau dengan akhirat, tak ada perasaan risau dengan kiamat, tak ada rasa risau amalan kita, solat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab dalam hati kita ada perasaan al-aman, berasa puas hati dengan diri sendiri. Puas hati dengan diri sendiri, redha dengan diri sendiri yang hakikatnya masih jahil, yang hakikatnya masih tidak ada ibadat lagi, yang masih tidak beramal dengan ilmu lagi, yang masih seronok melakukan maksiat lagi, yang masih tidak ada kecintaan pada akhirat lagi. Kita puas hati dengan diri kita yang cintakan dunia. Na'udzubillah min zalik. Ini yang dimaksudkan tadi, musuh-musuh di dalam ibadat ni halus, sembunyi, terlindung. Kita tak akan jumpa, kita tidak akan jumpa perangkap-perangkap ataupun benda-benda yang merosakkan ibadat ini kalau kita tidak ada ilmu. Kerana yang nak menyuluh, yang nak menyuluh benda-benda ni, perangkap-perangkap yang ada dalam ibadat ni adalah ilmu, sahabat. Kalau tak ada ilmu ni, ibaratnya kita tak ada teropong. Kita tak ada teropong yang canggih untuk mencari penyakit-penyakit dalam ibadat. Khususnya ilmu tasawuf ni, ilmu yang kita sedang belajar ni, ilmu ni, kitab yang sedang kita baca ni, kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Kalau kita mengaji kitab ni betul-betul, insya-Allah kita akan ada alat yang canggih untuk scan dosa dan maksiat yang ada dalam diri kita. Lagi banyak seterunya dan perampasnya. Maknanya yang nak merosakkan ibadat kita banyak. Yang nak merosakkan ibadat kita banyak. Yang nak merampas pahala kita banyak. Yang nak memusnahkan pahala ibadat kita banyak. Apa yang dimaksudkan perampas tadi? Apa yang dimaksudkan perampas ibadat? Penyakit hasad dalam hati, perbuatan suka mengumpat-ngumpat, perasaan dengki, suka melaga-lagakan orang lain, jadi batu api. Itu yang dimaksudkan dengan perampas ibadat. Perampas ibadat. Dah buat ibadat banyak-banyak, pahalanya dirampas, pahalanya dicuri, pahalanya dimusnahkan. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita sendiri tak jumpa penyakit dengki dalam diri kita. Kita selalu kata orang dengki. Kita selalu kata orang dengki, padahal penyakit dengki tu ada dalam hati kita, kita tak perasan. Sebab kita pun tak faham dengki itu apa. Kita pun tak faham dengki itu apa tanda-tandanya. Apa simptom-simptom penyakit dengki? Tidak suka melihat kebahagiaan dalam rumah tangga orang lain. Tidak suka melihat kejayaan orang lain. Senantiasa mendoakan yang jahat-jahat untuk orang lain. Suka melihat nikmat yang ada pada orang lain ditarik oleh Allah. Itu di antara tanda-tanda ataupun simptom. Di antara simptom yang menunjukkan dalam hati kita telah ada penyakit hasad dengki. Dan percayalah bahawa sesungguhnya pahala amal yang kita buat tu semuanya telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, sebab Nabi tak bohong, Nabi tak dusta. Nabi bersabda, barang siapa yang ada penyakit hasad dengki dalam hatinya, nescaya pahalanya dibinasakan oleh Allah. Pahalanya dibinasakan oleh Allah, hajinya, umrahnya, sedekahnya, wakafnya, zakatnya, buat baik pada anak bininya, buat baik pada lakinya, semuanya dibinasakan oleh Allah. Bersih, tak ada pahala dah, dengan sebab dimakan oleh penyakit hasad dengki tadi.
Jadi kita cari sahabat, cari dalam hati kita, ada tak penyakit tu? Ada tak simptom tu? Suka mendoakan atau berharap-harap agar nikmat yang ada pada orang lain itu ditarik oleh Allah. Sama ada nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Kalau ada, itulah namanya dengki. Itulah yang dinamakan dengan dengki. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat sungguh-sungguh. Ni yang kita nak kena belajar ni sahabat. Ini yang kita nak kena belajar ni, nak kena baiki. Kita nak kena repair balik hati kita ni. Hati kita ni lagi banyak masalah. Kalau kita kata tubuh badan kita ni banyak penyakit, hati kita lebih banyak penyakit daripada tubuh badan kita. Hati kita lebih banyak penyakit nak bandingkan dengan zohir kita. Percayalah. Belajar kitab ni. Kalau tak ada kitab, beli kitab ni. Minhajul Abidin. Boleh ikut kelas. Boleh masuk dalam grup. Nanti Azman ke siapa, boleh. Tolong bagi tahu macam mana nak join grup. Supaya boleh tahu bila jadual waktu kelas, kita apa nak baca, hari apa. Jadi kawan-kawan yang nak lah. Yang nak, yang tak nak, tak ada masalah. Banyak lagi ustaz-ustaz tuk guru lain. Yang betul-betul tuk guru, yang betul-betul alim, yang betul-betul warak. Saya tak ada ilmu, saya tak pandai. Saya tak pandai, saya tak gerti. Siapa yang nak join kelas saya, siapa yang nak follow, yang nak ikut kuliah-kuliah saya, dipersilakan. Yang tak nak, tak ada masalah. Yang tak nak, tak ada masalah. InsyaAllah. Baik. Dan sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutnya. Sikit je. Yang nak tolong kita dalam beribadat ni sikit sahabat. Yang nak tolong kita buat baik ni sedikit. Yang nak tolong bimbing kita sedikit. Yang nak tolong bawa tangan kita kepada jalan Allah ni sikit sangat. Kawan-kawan yang nak memberi semangat pada kita dalam ibadat ni sedikit sangat. Sebab tu hargailah ni kawan-kawan kita yang ada dalam ni. Hargailah. Ini kawan-kawan yang Allah pilih untuk kita. Ini kawan-kawan yang Allah pilih untuk kita. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ada dalam ni 59 orang ni kawan-kawan yang ikhlas kerana Allah. Nak berkawan kerana Allah, nak berkenalan kerana Allah, nak saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nak saling saling tolong menolong, berganding bahu, bersama-sama, mengatur langkah, membuat persiapan, menuntut ilmu untuk berbagi ibadah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab Imam Ghazali kata sedikit je, sedikit sangat. Sedikit sangat. Kawan-kawan yang nak bersama-sama dengan kita, sedikit. Kalau sahabat mengaji kitab ni nanti sahabat akan tahu jalan cerita orang beribadat. Mengaji kitab ni, beli kitab ni. Kitab ni pun saya ada baca 2-3 tempat. Beli kitab ni. Beli kitab ni. Nanti boleh tahu perjalanan orang ibadat macam mana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beli kitab ni. Di kedai ke? Tak kisahlah. Minhajul Abidin. Beli. Kitab ni sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Sahabat perasan tak? Sebelum kita hijrah, kita ada 20 kawan. Contohlah. Sebelum kita berhijrah, kita ada 20 orang kawan. Bila kita dah mula nak mendekatkan diri dengan agama, bila kita dah mula nak dekatkan diri dengan akhirat, bila kita dah mula nak dekatkan diri dengan ilmu, satu demi satu, seorang demi seorang kawan-kawan jauhkan diri daripada kita. Seorang demi seorang kawan-kawan yang dulu kita rasa rapat, yang dulu kita rasa kawan rapat, yang dulu kita rasa dialah yang baik, dialah yang bagus, selalu tanya khabar kita pagi, petang, siang, malam, mesti nak jumpa, mesti nak keluar minum sama, mesti nak keluar makan sama, mesti rapat dengan kita. Tapi bila mereka mengetahui yang kita dah mula nak dekatkan diri dengan ibadat, dengan akhirat, bila kita nak hijrah,
Daripada 20 orang kawan-kawan kita tadi, silap-silapnya seorang pun takkan ada lagi dah. Silap-silap seorang pun tak ada dah. Kalau 20 orang tu boleh jadi tinggal seorang ataupun dua je. Itulah sebenar-benar kawan yang suka melihat penghijrahan kita. Perasan tak? Kawan-kawan perasan tak? Sahabat-sahabat perasan tak benda tu? Apa tu? Kenapa tu? Ingos. Alhamdulillah. Jadi sebab apa? Sebab tidak ada. Sebab tak ada, tak ramai yang nak tolong kita. Tak ramai yang nak bagi semangat kepada kita untuk berhijrah, untuk beribadat. Tak ramai. Tak ramai. Betul. Dengan sendiri sebenarnya Allah Ta'ala tolong reject. Dengan sendiri Allah Ta'ala tolong reject kawan-kawan yang tak ikhlas kawan dengan kita. Dengan sendiri Allah tolong reject kawan-kawan yang benci dengan kebaikan yang kita nak buat. Kenapa dia jauhkan diri kalau dia tahu benda yang kita buat ni adalah benda yang baik, benda yang Allah sayang, benda yang Allah redha? Kenapa mereka jauhkan diri? Itu tanda-tanda mereka tak suka kebaikan. Mereka tak suka tengok perubahan yang baik pada diri kita. Mereka tak suka tengok perubahan diri kita. Mereka tak suka tengok kita jadi orang baik. Mereka nak kita sama terkejun, leka, lupa, lalai, lara. Seperti itu. Sebab tu dia jauhkan diri daripada kita. Dia tak nak dah kawan dengan kita. Tak nak tanya khabar dah. Tak nak jumpa dah. Sebab tak suka dengan perubahan kita. Tak suka dengan perubahan kita. Jadi kalau 20 orang tadi, tinggal 2 orang je kadang-kadang. Tapi tak apa. Yang 2 orang ni insya-Allah, kalau ustaz kita nak tengok hati-hati menunjuk-nunjuk sebab tak takut pada Allah SWT Muhammad. Apa tu? Okay. Kalau kita tak nak tengok hati-hati menunjuk-nunjuk kemewahan sebab takut penyakit hati. Jangan tengoklah. Sebab tu mata kita ni kena jaga. Mata kita ni kena jaga. Jangan suka melihat kemewahan-kemewahan dunia. Takut nanti hati kita terpanggil ataupun dengki. Harta orang, kemewahan orang itu urusan dia dengan Allah. Jangan jadi asbab menjadi dosa pada kita. Jangan jadi asbab dosa pada diri kita. Jangan sangka jahat dengan orang lain. Jangan sangka jahat dengan orang lain. Kita yang nak kena jaga hati kita. Siapa pun yang kita tengok, siapa pun yang kita lihat, kena cari kebaikan yang ada pada diri mereka. Jangan cari keburukan yang ada pada diri. Jangan cari kemaksiatan yang ada pada diri mereka. Cari kebaikan. Mustahil tidak ada kebaikan yang ada pada diri dia. Dosanya itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita bersangka baik dan mencari kebaikan yang ada pada diri orang lain. Dan urusan kita mencari segala dosa dan kesilapan dan kesalahan dan kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Jangan cuba cari kebaikan dalam diri kita. Jangan cuba cari kebaikan dalam diri kita. Kerana tak ada kebajikan pun, tak ada kebaikan pun dalam diri kita ni, melainkan dosa maksiat yang banyak. Lebih baik kita sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang terlebih utama kena pedulikan, sibukkan diri kita. Sebab banyak lagi benda yang kita nak kena repair. Hati kita nak kena repair banyak lagi. Masa dah sedikit sahabat. Masa dah sedikit dah. Tak perlu nak heboh-heboh dosa maksiat orang dah. Masa dah sikit dah. Tak tahulah berapa hari lagi tinggal nyawa kita ni. Betul. Begitu sepatutnya cemburu tengok orang yang banyak amal. Cemburu orang yang banyak ibadah. Kena berlumba-lumba membuat baik, bukan berlumba-lumba buat maksiat. Jangan kita tengok orang tu derhaka suami, kita pun nak derhaka suami juga. Tengok orang tu dedah aurat, kita nak dedah aurat juga, nak challenge dia. Jangan begitu. Kena challenge yang baik. Challenge yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik.
Jadi yang nak menolong kita buat ibadat ni sikit. Jadi kita kena ingat, kena set dah dalam kepala otak kita sekarang. Daripada sekarang nak kena set dah dalam kepala otak kita, dalam akal fikiran dalam otak kita, dalam hati kita nak kena set dah. Aku nak beribadat ni takkan ada orang yang nak tolong aku melainkan sedikit saja. Jadi jangan kecewa kalau orang banyak tak tolong kita. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tarik diri. Kalau tidak ada ramai yang nak menolong kita. Ingat tu. Kalau kita tak tahu, nanti kita terperanjat. Kalau kita tak tahu daripada sekarang, nanti kita benar tu. Bila kita hijrah, kita akan jadi ganjil. Masya-Allah. Kita akan jadi ganjil. Jadi jangan nanti keluar soalan, kenapa dulu saya tak solat, dulu saya lara, dulu saya buat gini, buat itu. Ramai je kawan, ramai je yang nak tolong saya. Tapi bila saya nak dekat dengan Allah, nak berubah, nak jadi orang solat, nak tutup aurat, kenapa tak ada orang yang nak tolong saya? Betul ke tidak perjalanan ni? Betul ke jalan yang saya ikut ni? Kenapa dulu tak ada jumpa masalah macam ni pun? Dulu okey je orang semua dengan saya. Kenapa sekarang ni banyak je tak okey dengan kita? Jawabnya, kita sedang berada di jalan ibadat. Orang-orang yang sedang berada di jalan ibadat, jalan yang betul, itulah yang akan dia lalui. Cara sangka baik, fikir orang lain baik, kita tak baik. Betul tu. Jangan sekali-kali bersangka baik melainkan pada orang lain, dan bersangka jahat pada diri sendiri. Tapi saya selalu buat silap yang sama. Tak apa, perbaiki, taubat. Kita manusia. Allah nak tengok adakah kita putus asa dengan maksiat kita. Adakah Allah nak tengok adakah kita putus asa. Adakah kita putus asa dengan sebab maksiat? Adakah kita tak percaya Allah boleh tolong kita? Sekelip mata Allah boleh tolong kita? Minum air sikit. Okey, 11.30 kita berhenti. Dah ada isyarat nampak gaya ni. 11.30 kita berhenti sahabat. InsyaAllah. Ingat sahabat, taat adalah ujian, maksiat juga ujian. Allah menjadikan seseorang itu taat kerana Allah nak tengok adakah dia sombong dengan ketaatan dia. Dan maksiat itu juga adalah ujian daripada Allah kerana Allah Ta'ala nak melihat adakah hambanya berputus asa daripada nak merayu kepada Allah. Adakah hambanya berputus asa daripada mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah. Adakah hatinya dah mula berharap kepada makhluk dan tidak berharap kepada Allah lagi setelah dia diuji dengan maksiat yang berulang-ulang kali. Allah boleh nak ubah kita sekelip mata, sahabat. Sekarang ni Allah boleh ubah kita jadi orang baik. Sebab tu perlukan kawan-kawan. Sebab tu perlukan majlis ilmu supaya hati kita tidak dicuri oleh syaitan. Supaya pemikiran kita tak dipalingkan oleh syaitan. Sebab tu perlunya duduk dalam majlis ilmu selalu. Makin sering kali kita duduk dalam majlis ilmu, maknanya sering kalilah kita mendapat petunjuk daripada Allah. Baik. Lagi banyak seterusnya perampannya dan sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutnya. Makna yang nak ikut kita sikit sahabat. Yang nak ikut kita sikit. Yang nak jalan sama-sama dengan kita sedikit. Sebab tu tak payah nak heran, tak payah nak kecil hati, tak payah nak berasa dengki dengan orang. Kalau kita tengok, kalau kita duduk dalam room, dalam kelas-kelas pengajian, pengikutnya sedikit. Kalau tempat yang lagu-lagu tu banyak, ramai, tak payah peduli. Dah memang itu dah janji dia. Makna sedikit sangat yang nak turut serta. Sedikit sangat yang setuju. Sedikit sangat yang seronok dengan apa yang kita buat. Banyaknya bosan, banyaknya jemu, banyaknya menyampah, banyaknya menyirap, banyaknya meluat. Jadi tak payah kita nak heran, sebab inilah perjalanan dia. Sebab tu tadi Imam Ghazali bagi tahu, jalan yang kita nak lalui ni begini. Orang benci, orang tak suka, orang menyampah, orang menyirap, tak ramai pengikut, tak ramai penolong, tak ramai pembantu. Yang menghalangnya ramai, yang mengganggunya ramai, yang merosakkan ramai.
Yang perlinya ramai, yang fitnahnya ramai, yang hinanya ramai. Jadi kita jangan terperanjat. Jangan terperanjat. Inilah jalan dia. Pedulikan. Amin, mudah-mudahan. Dia doa ada yang perli kata ustazah. Alhamdulillah, amin. Tak apa. Jangan balas jahat dengan jahat. Daripada sekarang kita dah mula baiki hati kita, usaha balas kejahatan dengan kebaikan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat dengan kita, kita doakan yang baik-baik. Jangan di mulut saja, di hati kita pun begitu. Latih, tak boleh cuba lagi. Minta tolong lagi dengan Allah, minta kekuatan dengan Allah. Tidak mustahil Allah akan tolong kita, sahabat. Allah Maha Kuasa nak tolong kita bila-bila masa yang Allah kehendak. Cuma sekarang Allah Ta'ala nak tengok setinggi mana, sekuat mana kebenaran hati kita nak kembali kepada Allah. Allah nak tengok. Allah nak uji, betul ke kita nak berubah jadi baik? Betul ke kita nak berubah jadi baik? Allah nak test, nak tengok. Orang kalau benar hati, dia takkan mengalah. Dia takkan patah balik. Dia akan harungi. Merangkak pun merangkak lah, mengesot pun mengesot lah. Merangkak lah, mengesot lah. Itu tanda dia benar hatinya nakkan redha Allah. Itulah dalilnya. Jadi sabar banyak-banyak. Jangan putus asa, jangan tarik diri, jangan patah balik. Kawan-kawan, jangan lupa saling ingat mengingati. Saling bantu-membantu, bagi semangat, bagi nasihat baik-baik. Jangan melemahkan semangat sesama kita. Insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama doa. Orang yang duduk dalam majlis ilmu didoakan oleh sekalian makhluk Allah, hatta para malaikatnya. Hatta para malaikatnya mendoakan orang yang ikhlas menuntut ilmu. Sedikit yang menolakkan dia dan dia mengikuti. Demikianlah adanya tak dapat tiada kerana bawanya ia jalan syurga. Okey sahabat, kita nak sampai penghujung ni. Nak sampai penghujung dah. Nak sampai penghujung dah ni. Jadi sekarang ni kita dah maklum, kita dah faham, kita dah sedar, kita dah tahu perjalanan yang kita nak lalui sekarang ni, penghijrahan ni, nak mendekatkan diri dengan Allah ni, nak menuntut ilmu agar amal kita betul diterima oleh Allah ni, adalah suatu perjalanan yang sangat dahsyat tipu dayanya, yang sangat sukar, yang sangat payah, yang sangat bahaya. Jadi sekarang kita dah tahu, jadi jangan terperanjat. Jangan terperanjat kalau kita dah berubah, nak berubah ni. Ramai orang sakit hati dengan kita, orang dengki, orang dendam, orang begini dan begitu. Jangan terperanjat. Sebab tu sebelum berhijrah, nak hijrah kena ada ilmu. Nak hijrah kena ada ilmu. Bukan main hijrah, bukan main tiba-tiba tukar cara pakaian kita. Terima kasih Long. Bukan tiba-tiba tukar pakaian, kita dah berhijrah, lepas tu pulun ibadat pagi petang siang malam. Dengan tak nak belajar, khususnya fardu ain. Bukan sahabat, jangan. Jangan sahabat, jangan. Bukan mudah, bukan semudah itu nak hijrah. Bukan dengan gelak ketawa. Bukan dengan gelak ketawa nak hijrah sahabat, bukan. Kalau kita mengatakan penghijrahan tu senang, kita silap. Kalau kita mendakwa nak berhijrah ni kita akan jumpa dengan benda yang menyeronokkan, kita silap. Oh, seronoklah berhijrah ni. Oh, dah. Sebab apa? Dalilnya ada. Sabda Nabi SAW. Ni Nabi nak menceritakan ni. Perjalanan ibadat Nabi nak ceritakan. Apa Nabi kata? Demikian adanya tak dapat tiada kerana bahawasanya ia jalan syurga. Sebab jalan yang sedang sahabat lalui ni, jalan yang sedang sahabat duduk di atasnya ni, adalah jalan ibadat.
Jalan yang sedang kawan-kawan ikut ni jalan ibadat. Jalan yang sahabat-sahabat sedang lalui ni, belajar agama ni, jalan ibadat. Sebab itulah dia punya dugaan dia lain macam. Sebab tu dugaannya sangat berat. Kerana dia jalan ibadat. Maka jadilah demikian itu jalan syurga, sahabat. Jalan nak menuju syurga. Penghujung jalan tu nanti akan jumpa syurga Allah. Penghujung jalan yang sahabat lalui ni, mudah-mudahan kita istiqamah, mudah-mudahan kaki kita tetap. Mudah-mudahan kaki kita tetap atas jalan ni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan order radio Al-Quran. Terima kasih sahabat. Barakallahu fikum. Moga murah rezeki selalu. Penghujung jalan ni, yang jauh ni, hujungnya syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat, subhanallah, yang tidak ada sebarang jenis perkara yang menyakitkan hati, menyakitkan mata, menyakitkan telinga, menyakitkan tubuh badan. Dah, itulah syurga Allah yang dipenuhi dengan segala bagai jenis nikmat-nikmat yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang dahsyat-dahsyat. Tapi sebelum nak pergi ke syurga tu, kena lalu dulu jalan ni. Kena lalu dulu, mahu tak mahu, kena lalu, kena jamaah, kena saling tolong-menolong, kena saling membantu. Kena saling mengingati, sebab perjalanan ni sukar. Jangan jalan seorang-seorang. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik-baik setiap kali solat, doa. Jangan doakan untuk diri kita seorang, doakan untuk kawan-kawan kita juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah demikian itu membenarkan barang yang disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannah khuffat bil makarihi, ala wa innan nara huffat bis syahawati. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, ketahui olehmu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahui oleh saya dan kita semua, ketahui oleh saya dan kita semua, ketahui oleh saya dan sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya syurga itu dikelilingi, dipagari. Syurga itu, syurga, katalah syurga dipagari, dikelilingi apa? Dikelilingi dengan kebencian. Syurga ni dikelilingi oleh kebencian. Maksudnya kita tak boleh nak masuk ke dalam syurga melainkan kita akan bertemu dengan benda yang kita tak suka. Sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan boleh masuk ke dalam syurga. Contoh ni syurga, nak masuk syurga ni dikelilingi oleh benda yang apa tadi Nabi kata, yang dibenci, yakni oleh hawa nafsu. Benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa dia? Contohnya tadilah, hilang kawan. Nafsu tak suka hilang kawan, nafsu suka banyak kawan. Banyak batasan, sebab nafsu tak suka banyak batasan ni, nafsu suka bebas. Ada waktu kena solat, nafsu tak suka solat. Ada waktu kena berhenti bekerja, kena cari ilmu pula. Pakai menutup aurat, nafsu tak suka. Cakap kena pantau, tak boleh cakap ikut suka hati, suka lidah, tak boleh. Tu semua benda yang nafsu tak suka. Orang maki kita, orang caci kita, orang fitnah kita, orang dengki dengan kita, orang dendam dengan kita, orang laga-lagakan kita, itu semua benda yang nafsu tak suka. Tapi kena harungi, kena lalui dengan ilmu. Kena lalui dengan ilmu, kena sabar. Sebab apa Nabi kata, syurga itu dikelilingi oleh benda yang kebencian, dikelilingi oleh kebencian, yakni dikelilingi oleh benda yang tidak disukai oleh nafsu. Dan ketahui olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya neraka itu dikelilingi dengan keinginan, makna keinginan hawa nafsu. Adapun neraka Allah, adapun api neraka Allah dikelilingi oleh benda yang menyeronokkan hawa nafsu kita. Yang menyeronokkan nafsu kita. Sahabat,
Seronok tak payah belajar? Seronok tak mengaji? Seronok tak semayang? Seronok tak perlu tutup aurat? Seronok tak mulut kita bebas nak cakap, nak maki hamun, nak fitnah, nak apa? Seronok tak? Seronok. Nak dendam? Seronok tak? Seronok. Nak sangka jahat? Seronok tak? Seronok. Jadi pendendam, tak nak maafkan orang? Seronok tak? Seronok. Tak payah nak belajar ilmu agama ni? Seronok tak? Seronok. Tapi ingat, Nabi kata apa? Itulah dia, perjalanan yang nak menyampaikan kita ke neraka Allah, wal'iyadzabillah min dzalik. Jadi kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah malam ni, kita set dalam kepala kita, perjalanan yang kita nak lalui ni bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang seronok, tapi perjalanan yang menyakitkan hawa nafsu kita sendiri. Perjalanan yang menyakitkan hati kita sendiri. Sebab itu perlu doa banyak-banyak kepada Allah. Dalam sujud yang terakhir dalam solat kita, doa dalam hati kita dalam sujud yang terakhir, doa sungguh-sungguh, ya Allah tolonglah, bimbinglah aku ya Allah, jangan lepaskan aku, jangan tinggalkan aku ya Allah. Dalam sujud yang terakhir tu sahabat, jangan lupa. Dalam sujud yang terakhir, doa dalam hati, minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya jadikan kita orang yang istiqamah, sabar dalam mengharungi segala kepayahan ibadat ni. Minta sungguh-sungguh. Sebab kita tak ada kuasa sahabat, kita lemah. Kita tak ada daya upaya, kita lemah, kita dhaif. Ni pun kita boleh duduk dalam kuliah ni sekejap ni pun semata-mata dengan pertolongan Allah aja. Allah aja yang pilih kita. Allah aja yang bagi taufik kepada kita. Kita tak ada kekuatan apa-apa pun. Kita tak ada kekuatan nak meninggalkan maksiat. Tidak ada keupayaan untuk membuat sebarang jenis ibadat. Tak ada. Melainkan semua ini semata-mata pertolongan Allah saja. Hari ini Allah tolong kita, seronok duduk dalam kuliah, suka duduk kuliah. Esok lusa belum tentu lagi. Boleh jadi nikmat taufik ni Allah akan ambil balik. Jadilah kita orang yang tinggalkan solat. Jadilah kita orang yang tinggalkan majlis ilmu. Jadikanlah kita orang tak seronok dengan majlis ilmu. Tak mustahil sahabat. Sebab tu kita kena selalu takut, risau, bimbang. Dan kena harap sungguh-sungguh agar nikmat taufik ini dikekalkan oleh Allah SWT di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nak jadi lebay Maggi senang aja. Betul tu aloh. Tak jadi lebay Maggi, tahu tak lebay Maggi? Cepat dimasak, sedap dimakan. Ngaji 2-3 hari nak jadi ulama. Ngaji 2-3 hari dah berasa alim. Itu nak lebay Maggi. Nak jadi lebay hakiki makan tahun sahabat. Makan tahun, bukan sekejap. Jadi insya-Allah. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ala wa innal jannata haznun bi rabwatin. Ala innan nara sahlun bi syahwatin. Ketahui olehmu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya syurga itu duka cita dengan berpanjang-panjangan. Maknanya nak pergi ke syurga ni, nak pergi ke syurga ni kena menghadapi duka cita yang berpanjangan. Takkan putus-putus ujian, lepas satu-satu datang. Kadang-kadang ada 5-6 ujian yang belum selesai, datang lagi ujian yang lain. Takkan selesai. Nabi kata, apa Nabi kata? Bahawa syurga itu duka cita dengan berpanjangan. Maknanya nak melalui syurga tu duka citanya berpanjangan. Nak melawan kehendak nafsu kita ni berpanjangan. Nak melawan kehendak nafsu kita ni adalah benda yang dibenci. Nafsu kita malah ibadat, nafsu kita malah solat, nafsu kita malah mengaji. Jadi satu benda yang menduka citakan hati kita. Tapi kena harungi. Selama mana? Selama panjang jauh perjalanannya. Dan kata Nabi SAW, dan ketahui olehmu bahawasanya neraka itu mudah dengan keinginan. Neraka itu mudah dengan keinginan. Maksudnya nak masuk neraka mudah sangat. Turutkan keinginan nafsu kita. Turutkan keinginan hawa nafsu kita. Ikutkan kehendak nafsu kita. InsyaAllah
pasti akan sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya nak masuk neraka Allah? Turutkan keinginan hawa nafsu. Ikutkan saja. Ikutkan nafsu. Nafsu kata tak nak belajar, nafsu kata tak nak solat, ikutkan. Nafsu kata dedah aurat, turutkan. Nafsu kata gunakan lidah maki hamun fitnah orang, cakap kotor, doa yang jahat-jahat, ikutkan. Nafsu suruh lidah memelaga-lagakan orang lain, turutkan. Turutkan. Nafsu kata jangan taubat, ikutkan. Nafsu kata dendam dengan orang, turutkan. Pasti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi nak masuk neraka itu sangat mudah, tetapi bukan mudah nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sahabat, sekian saja insya-Allah tazkirah kita, mudzakarah kita. Mudah-mudahan insya-Allah mengadu dengan Allah kita sungguh-sungguh, doa pada Allah sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, betulkan niat kita, betulkan niat kita insya-Allah, baiki hati kita, dulukan ilmu fardu ain, dulukan ilmu fardu ain sahabat, insya-Allah 11.30 kita akan end live. 11.30 akan end live. InsyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi hadir, yang sering kali hadir dalam kuliah saya. Mudah-mudahan ada benda, tak banyak sikit, ada benda yang bermanfaat yang sahabat dapat ambil. Mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan ada sebanyak sedikit sebanyak benda yang bermanfaat. Sebanyak sedikit sebanyak yang bermanfaat yang sahabat-sahabat dapat ambil bawa balik. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih yang selalu hadir, yang tolong share-sharekan live ni. Ada 2.3k yang share. Boleh jadi tu copy link, boleh jadilah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian sahabat mendengar. Saya minta ampun maaf banyak-banyak kelemahan kekurangan. Saya tidak sehebat penceramah-penceramah tok guru ustaz-ustaz yang lain. Saya tak pandai. Saya tak pandai. Saya tak reti saya inilah diri saya. Inilah diri saya. Saya tak ada hafal Quran, saya tak ada hafal hadis-hadis seperti mana ustaz-ustaz yang lain tu. Maknanya hadisnya di bibir-bibir mulut saja, ayat Qurannya di bibir-bibir mulut saja baca. Saya tak pandai. Minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sesungguhnya mudah-mudahan Allah Taala terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang saya buat ni mudah-mudahan menjadi saham akhirat saya. Mudah-mudahan ada benda yang bermanfaat yang saya boleh kongsikan untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya nak tolong sahabat, nak bagi duit, nak bagi harta, benda-benda tu tak ada pada diri saya. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit, yang sekelumit yang Allah pinjamkan dan yang akan ditarik bila-bila masa sahaja. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sekelumit yang Allah pinjamkan ni, dapat saya kongsikan sekadar yang saya tahu, sekadar yang saya faham. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi minta maaf banyak-banyak sahabat. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sama-sama mari kita aminkan. Mari kita aminkan doa insya-Allah, doa penutup kelas kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri. اللهم يا محول الأحوال حول الأهوال وتمم تقصيرنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah 5 minit. 5 minit, 10 minit santai-santai. Habis dah kelas. Habis dah. Terima kasihlah sahabat. InsyaAllah pagi besok mudah-mudahan Allah bagi taufik kelas kitab Risalah Misbahul Munir. Besok pukul berapa? Kuliah subuh Risalah Tauhid. Besok kuliah subuh insya-Allah dalam pukul 6.30 lebih kurang kitab Risalah Tauhid. Pukul 9.30 pagi insya-Allah kitab Misbahul Munir pun tauhid juga. Bertempat di Melaka. Doakan saya nak balik Melaka malam karang. Pagi karang. Dalam pukul 3.30 pukul 4 pagi saya geraklah daripada sini Shah Alam ke Melaka. Doakan saya lah selamat sampai. Daripada sini Shah Alam ke Melaka. Doakan saya lah selamat sampai. Daripada sini Shah Alam ke Melaka. Doakan saya lah selamat sampai. Dan belum lagi. Segala kebaikan yang sahabat-sahabat buat, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki antum semua, sihat afiat semuanya insya-Allah. Murahkan rezeki zahir batin rohani dan jasmani. Okey, jumpa lagi sahabat. Tahan mata insya-Allah. Sekarang saya baring sekejap lah. Hilangkan apa? Kelak-kelak mata insya-Allah. Hilangkan kelak-kelak mata insya-Allah. Agak cuaca okeylah, agak tak hujan lah. Jalanlah slow-slow mudah-mudahan. Terima kasih sahabat. Panjang umur, jumpa lagi. Moga Allah mudahkan segala urusan kawan-kawan semua. Okey, selamat rehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasih cepat. Salam. Cepat dah habis kuliah dah ni. Salam. Salam dah habis kuliah. Cepat salam. Lagi? Sini. Lagi? Ni? Okey, nak sayang adik pula. Ambil dah lagi. Tu bye-bye pakcik. Tu dalam tu. Bye-bye. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Jemah aja. Allah. Tu kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang tu pun bye-bye kasih tu. Bye-bye. Okey sahabat, selamat rehat ya. Okey, berehat jom. Jom selamat rehatlah. Okey, minta maaf lah ganggu masa kalian, minta maaf lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta maaf tak boleh nak sebut, tak dapat nak sebut nama kawan-kawan semua. Sesungguhnya malaikat tulis nama kalian semua. Diampunkan oleh Allah SWT, diberi rahmat redha Allah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak, jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Azman, terima kasih Azman Jadi sahabat-sahabat yang nak ikut kelas, yang nak tahu jadual kelas, tolong DM saya ataupun DM Azman. Tolong DM saya ataupun DM Azman. Kalau siapa yang nak ikut kelas, yang nak tahu jadual, yang nak tahu jadual kelas, boleh DM saya ataupun Azman. Mana Azman tadi tu? Azman. InsyaAllah. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Along, terima kasih Along. Mana Along ada lagi tak Along? Okey Along. Jumpa lagi Along, Halid. InsyaAllah. Selamat rehat.